ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Rukun yang kedua dah. Situ dah. Situ dah. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala pada muka 19 baris yang ke 3, 4, 5, 6, 7, 8 daripada bawah. Cuba kita tengok pada muka 19. Kata musannaf, kita masuk pada rukun yang kedua dah ni. Rukun pertama tu kita ngaji dah niat. Mesti kita kena niat. Kalau tak niat tak sah semaya kita, kerana Nabi kata innamal a'malu bin niyat. Mazhab kita Syafi'i, innamal a'malu sahihatun bin niyat. Segala amalan-amalan kita tu nak sah dia tu terhenti dengan niat. Tak niat tak sah. Kalau tak niat tak sah. Tak terpakai kerja amalan kita kalau tak niat. Tengok rukun yang kedua. Kata musannaf, rukun yang kedua, rukun sembahyang yang kedua, yakni yang kedua daripada apa? 13 rukun. Jangan lupalah. Semua 13. Hak musannaf sebut dalam kitab dia ni. Dalam kitab Musalli ni, kalau kitab lain dia di 13, 14. Ni kita kitab Musalli atau Pati Munyatin Musalli ni apa? 13. Bermula rukun yang keduanya ialah takbiratul ihrami. Takbirah al-ihram. Itu dua kalimah. Takbirah, takbir. Takbirah tu sekali takbir. Al-ihram, apa makna ihram pada asal? Ihram pada asal ni mengharamkan. Asal makna tu ihram ni mengharamkan. Ambil daripada lafaz ahrama tu lah. Ahrama yuhrimu ihraman, maknanya mengharamkan. Bila kita campur dua kelima, jadi makna gapo? Takbir mengharamkan. Takbir mengharam. Kok mana pula boleh panggil takbir mengharam? Tu ya ada asbab dia. Ada sebab dia. Kalau kita mengaji di segi lugah, kalau kita mengaji ponok ni lah, idhafah dah tu takbirah tu mudhaf, al-ihrami mudhaf ilaih tu. Idhafah gapo tu orang panggil? Idhafah sebab kepada musabbab. Nama dia idhafah sebab kepada musabbab. Yakni takbirah tu sebab,
Al-ihram tu musabbab. Tu di segi kelimah kalau kita nak bahas dia. Apa makna? Takbir yang menyebabkan diharamkan. Diharamkan barang yang dulunya dihalalkan. Dulunya berkecek boleh tak? Belum pada kita takbir tu bercakap boleh tak? Boleh. Makan boleh. Makan pun boleh. Korek hidung tak ada apa. Korek telinga tak apa. Tu tak apa belaka dulu. Tapi bila mulai Allahu Akbar, dengan sebab takbir itulah buat wihre belaka dah. Makan pun tak boleh dah. Haram makan. Haram pun makan pun haram. Tu minum haram. Kecek pun haram. Tu korek hidung, korek telinga, haram belaka dengan sebab kita takbir. Tu maka dinamakan takbiratul ihram namanya. Takbir yang jadi sebab bagi haram. Bagi haram kerja barang yang sebelum daripadanya. Tu sebab tu ya musannaf kita bawa data juga tu dia kata gana tu. Dan dinamo dipanggil dinamo ulama. Tu dinamo ulama fiqh menamo dinamo jadi dinamo akan takbir ini. Dinamo jadi dinamo akan rukun ini pun tak apa. Dan dinamo yakni akan rukun ini. Ulama fiqh kita ni panggil rukun yang kedua ni dinamo dengan ini, dengan takbiratul ihram ni. Sebab apakah ulama disebutkan dengan takbiratul ihram? Nama dia, nama rukun ni. Nama rukun ni. Tu nampak tu dah. Jadi nama rukun-rukun ni ulama letak belaka tu. Dalam hadis Nabi sebut dengan cara suruh, sebut dengan perbuatan. Kadang-kadang Nabi contoh dengan perbuatan dia. Nampak tu dah. Kadang-kadang sebut dengan rupa tak soreh, sebut dengan cara lapar, tang terkandung gitu ya. Tapi ulama kita ambil mari susung buat tak 1 2 3 tu. Nampak tu dah. Maka sebab apa ulama fiqh dipanggilkan rukun ni dengan takbiratul ihram? Sebab apa? Dinamo dengan ini kerana ni ilat dia, alasan dia, ilat pada dinamo. Kerana apa dinamakan takbiratul ihram? Ni kita orang mengaji ni kena tahulah. Tu, hak ni lah pekda mengaji. Kalau ceramah saja tu sejak tak boleh tahu lagi buku ni. Lepong tahu tak lagi sebab apa panggil takbiratul ihram? Tak tahu siapa kesuk. Dengar ceramah 2 tahun mari dah, tak reti buku tu lagi. Sebab itulah ceramah tu bukan jalan naik untuk mendapatkan ilmu. Ceramah tu jalan naik untuk mendapatkan kesedaran ya. Sedar gitu ya, khabar diri. Tapi nak jalan ilmu ni ya kena mengaji weh. Sebab tu Nabi kata innamal ilmu bitta'allum. Ilmu nak hasil dengan cara kena belajar, kena mengaji. Bila kata ta'allum ada muta'allim, ada muallim, ada majlisul ilmi, ada alatul ilmi, kena ada cukup lah. Muta'allim orang mengaji, anak murid. Muallim guru mengajar. Majlisul ilmi majlis tempat mengaji. Dia kena ada alat-alat dia. Lepas tu alatul ilmi, kitab-kitab, kalam dan sebagainya. Tu kalau kita kira situ. Sebab tu kena usaha. Kadang nafsu tak nak kenal mana ni mengaji rupa ni. Apa mari duk kira ngongeng. Sedap jenis suka-suka pasal tu pula. Bukan jenis suka ilmu. Ulama tak ada hajar cara tu kepada kita. Tu dia dah. Kata musannif rahimahullah dengan ini sebab apa dinama? Kerana dia kata sebabnya kerana dengan takbir ini, dengan sebab adalah moga kita faham dasar ni. Dengan sebab takbir ni bila kita kata Allahu Akbar, dengan sebab takbir ni haram lah. Jadi kira-kira mari dengan tu takluk kepada haram di belakang kalau kita ngaji nahwu. Di segi untuk pakai kita lah dah. Kerana dengan sebab takbir ni haram lah.
Haram, tertegahlah, tak boleh kerja. Itu makna haram. Tak boleh kerja dah. Kalau buat juga berdosa dah. Haram dah, tak boleh kerja dah. Sekalian perkara, sekalian benda yang halal, perkara yang halal. Tu yang halal tu sifat kepada perkara. Jadi sekali perkara yang halal. Halal bila? Yang halal yang sebelum yang sabit sebelum daripadanya, daripada takbir ini. Belum daripada takbir halal perkara tu. Mana halal supaya kita kata berkecek, makan, tidur halal tak tidur? Tidur halal. Tak ada masalah. Tapi bila semaya nak tidur dah semaya, boleh tak? Haram weh. Sengaja tidur tu haram pula. Kalau tertidur tu pun batal. Kalau kita kata tertidur, kita tidur dengan tidak tetap papai punggung. Malaikat kita tetap dua papan punggung tu lain pula. Tu dia. Habis itu, kalau begitu perkara yang halal, yang boleh kerja, yang sebelum daripadanya, daripada takbir, sebelum daripada takbir boleh kerja. Bila Allahu Akbar haram kerja. Sebab tu dinamakan takbir tu takbiratul ihram. Takbir yang jadi sebab bagi diharamkan kerja perkara yang dulunya halal. Dulunya tak apa. Bila takbir pak nak korek hidung ke tak boleh lah. Tu kita maklum dah kan, kerja benda yang membatalkan puasa pun batas semayam ke? Dulu dah. Kita mengaji dah tu. Alhamdulillah. Maka kata halalnya sebelum daripadanya, apakah perkara tu? Daripada. Lafaz daripada ni kalau mengaji ibarat orang panggil apa? Bayan. Min lil bayan. Kalau kita mengaji terjemah pada dari min tu. Min tu makna bayan. Apa menyata? Bayan mana mu bayan dia? Bayan daripada apa? Daripada perkara tu. Moga perkara tu kita kata, kita tak nak jelas mana lagi. Perkara yang dulunya halal, tiba-tiba bila takbir tu jadi haram. Apakah perkara tu? Daripada perkara benda pekerjaan yang membatal akan sembahyang. Pekerjaan yang membatalkan semaya, dulunya boleh kerja. Bila takbir dah, masuk semaya dah, tak boleh kerja dah. Haram dah nak makan, haram dah nak minum, haram dah bercakap. Kalau kita berkecek juga, batal semaya serta haram. Berdosa sebab kita berkecek tu, batal semaya kita. Nampak tu dah? Kalau gitu kecek ni ada juga hukum dia weh. Ada hukum dia, ada makruh, ada haram, ada wajib. Ada kecek hak wajib, ada kecek sunat, ada kecek hak haram. Salah satu kecek haramnya mengupak orang, hak tu mesti dah kecek haram. Yang keduanya ada lagi kecek yang haram, kecek dalam semaya. Tu apa hukum? Haram. Haram. Nampak tu dah? Habis itu kata musannif rahimahullah ta'ala, daripada perkara yang membatal, merusak, mempunah akan sembahyang kita. Habis tak ada masalah lah tu. Tu sebagai permulaan saja. Dia kata hukum takbiratul ihram tu asalnya lagu tu maksudnya. Nanti kita nak bahas lagi tu. Ada bahas lagi. Lepas tu kata musannif, dan wajib, dia kata. Ni wajib ni kata mestilah. Kena buat lah. Kalau tak buat berdosa lah ni. Ni ulama letak kira, ulama ijtihad buat hukum. Dan wajib. Ni ulama ijtihad belakang ni. Ijtihad ulama. Lama dah tanya Nabi tak ada suruh. Mana Nabi royak? Pelak dah. Dia tak sepakat ulama. Duk dia sudah. Duk dia. Ulama yang lebih bijak daripada kita. Mereka lebih kenal hadis dan Quran lebih daripada kita. Dan wajib disertakan, wajib disertakan niat tersebut. Wajib diserta. Serta ni lah muqaranah dalam bahasa Arab panggil.
Wajib disertakan niat tersebut. Apa niat tersebut? Yakni qasad, ta'arud, ta'yin itulah. Tu maksud niat tersebut. 3 perkara tu kalau semaya fardu. Nampak nah? 2 perkara kalau semaya sunat yang mempunyai waktu, sunat yang mempunyai sebab. Dan 1 perkara kalau sunat mutlak. Kita ngaji dah dulu, belum pada tu. Apa lagi? Maknanya wajib disertakan niat tersebut. Qasad, ta'arud, ta'yin. Nanti kita nak ulang sekali lagi qasad, ta'arud, ta'yin ni. Cuma kita faham dulu, tak dulu. Wajib disertakan niat tersebut tu. Diserta dalamnya. Dalam tu sangkut takluk kepada diserta. Wajib kita sertakan niat tersebut diserta di dalamnya, dalam takbiratul ihram. Tu ya mesti juga kita mengaji kitab Jawi ni tepat takluk. Kalau takluk tak kena baca lagu mana? Disertakan niat tersebut dalamnya. Tersebut dalamnya. Tersebut dalam mana? Dalam mana? Niat dalamnya. Niat dalam mana? Dalam semaya. Diserta dalamnya, dalam takbir. Tu mesti. Ngaji kitab ni dia kena kira. Letak. Tu kalau kita tak pandai dobek di detik tu susah sikit nak faham. Wajib disertakan niat tersebut dalamnya. Tak apalah, kadang-kadang yang mudah dah, tapi kadang-kadang yang payah. Payah lagu mana? Kita tak tahu, boleh di dalam tu tak lepas tersebut. Ada juga misalnya. Tapi dengan cara zahir bila baca supaya takluk kepada diserta dah. Tapi bila tengok dah ia takluk kepada tersebut misalnya. Ya ada juga ibarat lagu tu. Sebab tu ya wajib dah kita tu pakai kena dobit, kena catat, kena tulis. Mesti kena tulis. Tu kena tulis. Maka kata dia wajib disertakan niat tersebut diserta dalamnya, dalam takbiratul ihram. Takbir kita ni bila kita kata Allahu Akbar, dalam takbir kita mesti disertakan qasad, ta'arud, ta'yin tu dalam tu. Kena ada dalam tu. Ni tepat hok demo duk jadi heret panjang ni. Dia bukan duk heret qasad, ta'arud tu, dia kira 8 niat dia bagi. Saja aku semaya Allah. Tu usaha juga nak usaha nak mendatang 8 niat tu. Padahal bukan maksudnya tu. Niatnya kita sengaja nak buat pekerjaan semaya, nak qasad, nak buat semaya. Tak ada payah, bukan kena heret panjang sampai gitu lalu ni. Bukan sehingga orang yang biasa, orang yang sampai kepada kebiasaan dah dengan niat tu, setaya. Allahu Akbar. Habis. Sudah. Kau satu ayat dia. Ya ringin. Mungkin duk biasa semua tu jadi mudah lagi. Kalau tak biasa kadang-kadang maka mesti kena pandai beza juga muqaranah ni nah. Nanti kita kira sekali lagi. Wajib disertakan niat dalamnya, dalam takbiratul ihram. Ialah kata dia. Ialah diserta tu. Ialah disertakan niat tu. Apa ulama sebut? Dinamakan, ulama panggil gapo serta niat lagu ni? Dinamakan muqaranah. Qarana yuqarinu muqaranatan, menyertai. Serta menyerta. Kita menyertakan. Menyertakan niat qasad, ta'arud, ta'yin tu dalam takbir. Tu orang panggil muqaranah. Ya ada 2. Ya ada istihdar, ada muqaranah. Istihdar ni gapo? Sebelum pada kita nak angkat takbir tu, hati kita sila mari dah 3 perkara tu. Nampak dah? Kita duduk atas sejadah. Mula nak usalli fardhu zuhri 4 rakaatin. Lillahi ta'ala, adaan lillahi ta'ala, teka atas sejadah tu, mata kita tengok ke tempat sujud, teka tu hati kita silam hari dah nak kerja semaya. Nampak tak?
Nak kerja perbuatan semaya, gambar dah semaya. Hok situ pula ajak bahas pula istiadar kamali, istiadar hakiki, istiadar urfi. Ya bahas mari lagu tu pula. Tu kita tak sebahas lagi lah istiadar hakiki tu kita kira dulu. Maknanya kita ingat nak kerja semaya dah. Nampak dah rupa semaya, nampak lagi nak kerja. Dia nak buat gapo ni? Nak menyedung. Nak menyedung. Kena buat gapo? Nampak rupa nak semaya, kita nak semaya. Tu orang panggil ingat dalam hati mari nak kerja semaya. Dan hati kita ingat pula kata pekerjaan semaya kita ni Tuhan suruh, perintah, wajib. Tak kerja benda ni tu berdosa ni. Tak kerja benda ni satu kemarahan Allah Ta'ala besar. Dosa besar. Wajib, fardu ni semaya kita kerja ni. Fardu ke apa? Zuhur, waktu zuhur. Kita dah ingat 3 perkara tu dah. Belum pada kita nak akad takbir tu. Apa tu dah? Lalu tu bila kita ingat 3 perkara tu dah, tu orang panggil apa? Istihdar. Lepas tu ingat mari dah. Benda yang kita ingat tu, kita bawa benda tu lah. Mari sekali lah takbir kita. Allah. Ingat 3 perkara tu. Beserta 3 perkara tu kita ingat saat ni. Dalam takbir kita. Nampak tak? Tu orang panggil muqaranah. Muqaranah tu yang hasil lepas pada istihdar. Istihdar nama dia. Tak payah ni, tak payah pun. Sebab itulah hening bi molek semaya Rasulullah suruh kita pergi masjid, pergi jemaah dengan cara hening, pergi dengan sakinah, pergi dengan waqar, jangan panggil gaduh gumpuh pergi dundang membawa kepada kita luput khusyuk, kadang-kadang hati kita tak sila mari. Tu nampak tak tu? Allah. Kadang-kadang gaduh. Gaduh lagu mana? Dia takbir kita, ya Allah Akbar, hati dia ingat selipar dia tu. Engkau gaduh-gaduh mari tak ada nak letak selipar lah, mau curi demo. Dok bimbang, tapi satu hati bimbang selipar, satu hati lagi takut tak ada semaya. Allah, Allah, hati dok ingat tu. Ingat selipar dari masjid tu. Lagi. Tak ada mau. Allah, hak ning nak widah tak imam. Hati dok tu. Kok menganu pula dah. Allah, Allah Akbar. Siap. Allah. Hati tuju dulu kosak taruh ta'yin tu. Nak kerja gapo? Nak ambil selipar ke nak semaya? Bila tu. Ada juga kata tengah-tengah tempat hop mesin jenis kena cara selipar sendiri ada lah. Kita kata. Tu kadang-kadang. Tu kena ingat kita nak semaya tu. Boleh faham tak tu? Jaga kitab tu. Maka kata dia dikatakan muqaranah tu berserta. Berserta. Nanti kita nak buat satu-satu. Maka kata dia buat tajuk muqaranah sembahyang. Muqaranah semaya. Kecek mudah-mudah gitu ya. Muqaranah semaya. Maka kalau kira-kira dengan cara halus kata muqaranah niat dak sembahyang. Muqaranah niat sembahyang dengan takbir. Tu kata gitu. Kita berserta niat semaya tu dengan takbiratul ihram. Tu orang panggil muqaranah semaya. Tu jaga. Benda wajib ni kalau kiung ngaji ni. Allahu akbar. Tu. Tapi tak amati wei kadang-kadang orang kampung misalnya dah. Kita dah mengajar dalam masjid. Ya mari dengar kita ya dengar. Bila-bila nak tunggu isya. Kita baca. Muqaranah ya muqaranah. Tak ada nyedek hati. Wasa nak ambil. Wasa nak reti. Tu. Ya nafsu pula satu lagi. Nafsu pula. Dah heret. Sedap pada sangat benda ni. Pada sangat. Allah. Padahal ulama duk khilaf mari tu nak jadi kesia belah kepada kita. Khilaf ulama. Kalau kita tengok kitab besar-besar tu, khilaf banyak lagi. 2, 3, 4. Imam Nawawi kata ini, Imam Rafi'i kata ini, Imam Haramai kata ini, sekali Imam Ghazali. Banyak lagi kira
Ulama-ulama mari duk bahas, duk khilaf betul ni. Ni ambil hak mudah-mudah ni, hak pasal boleh makan selalu. Tu. Letih. Kalau tengok kitab besar tu dia letih. Letih sampai kita. Letih sampai kepada kita pula. Tengok jaga. Maka kata muqaranah semaya. Apa tengok dulu. Dan muqaranah ini 3 nama. Kacak lagu tu mudah-mudah Datuk ni. Dan muqaranah ini, muqaranah sembahyang ni 3 nama. 3 nama, yakni 3 peringkat. Bukan 3 nama dengan tuesa dah. Kadang-kadang 3 nama tuesa. Dak tuai lain-lain. Tuai lain-lain. Misalnya tu Datuk tu 3 nama tu dia. Seorang dia tu tapi 3 nama. Ada bukan 3 nama lagu tu. 3 peringkat. 3 nama, 3 tuai. Tak? Tak mau kita faham kata 3 nama ada tuan tak tu. 3 tuan, 3 nama, 3 tuan. Tu maksudnya 3 peringkat. 3 peringkat. Tuan lain. Tuan mula-mula comel sekali, tuan yang kedua bobo boleh kira, tuan yang ketiga tu pakar tak boleh kira langsung. 3 tuan. 3 tuan semua. Mana 3 nama? Tu je nak royak dah lah tu. Pertama. Mudah kita, tapi kalau kita buat mudah-mudah pun jadi payah pula. Tu. Pertama daripada 3 pengkat tu. Ni muqaranah hak sembun sekali dah. Hak sempurna sekali dah. Hak ni orang panggil tak ada khilaf dah lah hak ni. Hak ni lah hak pasing dituntut kita kalau kita usaha, kalau kita kuasa. Kalau sehingga membawa kepada waswah, maka jangan kacau turun kita sampai ke urfiyah boleh. Ni pertama ni. Tapi bolehlah kita belajar, kita usaha, tengok melatihkan niat kita. Tu tengok dah. Maka dia kata pertama muqaranah kamaliyah, muqaranatun kamaliyatun. Muqaranah kamaliyah. Apa makna kamal? Kamal tu apa makna? Sempurna. Muqaranah yang sempurna, yang bahasa sempurna, menyerta yang sempurna dah. Hak ni hak cukup dah. Hak nombor 1. Muqaranah kamaliyah. Muqaranah kamaliyah ataupun orang panggil muqaranah hakikiyah pun orang panggil. Orang panggil juga hakikiyah, muqaranah kamaliyah pun orang panggil. Maka muqaranah ni lah ia hasil selepas daripada istihdar hakiki. Istihdar hakiki. Nanti kita nak nak hurai tengok depan lagi. Mana muqaranah kamaliyah? Iaitu muqaranah kamaliyah tu weh. Faham molek weh. Pak cik tidur dah berkali pak cik lah ni. Tak ada dengar dah. Kalau baca lepas mengorek, pak cik kata boleh dengar juga. Tu. Ni mari baca pukul 10.30. Kawan tak tahu tidur tak ngantuk. Tak apalah tidurlah dulu. Tak apalah budak-budak mengaji. Budak-budak mengaji. Tu. Lepas tu tanyalah budak-budak tu pula. Tanya budak-budak tu. Tapi kalau orang tua hok pasal jenis nak mati dah tu, dekat nak mati tidur tak nyerah dah. Dia sanggup nak dengar gitu. Tu. Apa dia katakan dah? Aku tidur mai banyak dah. Sekarang ni umur 60 70 dah aku sudah tidur mari berpuluh-puluh tahun dah. Tak saya tidur nak dengar ngajar. Lah tak reti pun. Tu orang tua jenis tu. Jenis ingat tak nak mati dah. Kalau orang tua jenis kata nak hidup panjang lagi, tu duduk tengah-tengah kedai kopi pagi tu. Tu tak ada mengaji. Tu tak boleh jadi, tak say lagu tu. Tu lebih lagi kita dalam masa Covid ni dia tak tahu kata Tuhan nak ambil mahu bila. Tengok dah, hak duduk rumah pun kena kadang-kadang. Dia jalan tubik tu mai mana tak tahulah. Enggak ada. Hak duduk tubik kedah semua tak kena, hak duduk rumah molek-molek lagi kena. Berarti Tuhan nak cabut nyawa kita bila kita tak tahu ya ke zaman ni.
Maka baik kita betul amalan, betul akidah pegangnya, betul amalan kita yang molek sebelum kita mati ni lebih baik. Tengok dia kata. Iaitu muqaranah kamaliyah tu apa? Muqaranah kamaliyah tu iaitulah menghadir di hatinya. Dia kata menghadir. Menghadir sebenar istiadat ni hadir dulu lagi. Hak ni menyerta. Tak apalah menghadir. Menghadir tu apa makna? Nampak dalam hati. Menyerta dalam hatinya. Tu. Tulis situlah dulu. Tulis menghadir. Tulis begini. Menghadir tu kita buat begini. Tu. Kita buat begini. Yakni kita kata. Yakni sebelum takbir hati kita hadirkan segala yang tersebut itu. Iaitu hadirkan sembahyang yang kita hendak kerja. Dan ingat akan fardunya dan waktunya. Kemudian apabila mulai sebut Allahu, maka hati kita menyertakan segala yang dihadir itu dengan permulaan takbir. Dan dikekalkan segala yang dihadir itu sehingga habis akbar. Ni payah juga. Payah juga. Payah juga. Kita ni kadang-kadang susah juga.
Nak semaya isya masalan usalli, teka usalli tu dia mudah istihdad dah. Usalli fardal isya'i 4 raka'atin lillahi ta'ala, ada lillahi ta'ala. Dalam hati kita ingat nak semaya fardu zuhur atau isya. Nak semaya, nampak rupa semaya dah. Lepas tu semaya yang kita nak buat tu fardu. Bukan sunat. Bukan sunat muakkad, bukan sunat mutlak, bukan sunat segala-gala sunat, fardu. Lepas tu waktu yang kita nak kerja, waktu zuhur atau isya, kita nak semaya fardu zuhur. Sahaja aku semaya fardu zuhur. Tak boleh sebut lagu tu. Ingat mari. Ingat nak semaya fardu zuhur. Nak semaya fardu isya. Nak semaya fardu waktu isya. Tu, ingat benda tu. Lepas tu lepas istiadat dah, Allah, teka Allah tu, ingat 3 perkara tu. Ambil 3 perkara yang kita ingat saat ni tu, beserta di awal Allahu Akbar. Sud di bar tu sekali. Jauh habis situ. Payah tu. Golek ke kita Allah tu habis 3 perkara tu duduk di Allah. Kadang-kadang akhbat baru sudah di akhbat, 3 perkara tu sudah di akhbat. Tu je, tu orang panggil muqaranah urfiyah. Hak tu bobo boleh dau. Bobo boleh dau. Tapi hak ni jadi susah. Susah pun mudah bagi orang yang tu hawi kemudahan. Maka tidak tuntut kalau kita sapa ke waswah tu jangan turun sampai ke tahap urfiyah. Ulama tak menggalakkan pula kalau kita nak usaha sampai jadi waswah tu. Tu tak boleh. Habis demo suruh kaya tu sikit tu. Takut demo tak nampak. Nampak demo tukar mata jemiah. Tu kau dah ni weh. Ni buat kik. Jangan tulis hak lain-lain pada tu mata jermiah. Allah Ta'ala ingin nak wa'ala pada habis itu tu dia. Ini satu perkara ni, sebab tu lah Imam Haramai kata jauh lagu ni satu perkara yang jadi sulit bagi orang awam, bagi kita, hatta sehingga orang ramai-ramai ni susah sikit. Tapi boleh kita belajar tengok. Agak saya pun bukan kata semua, kadang-kadang ada mari Allah Ta'ala kadang-kadang gerup mari lama kali hak ni, hak kamaliyah ni. Tapi susah situ. Kadang-kadang kalau kita dah tebang sampai ke jadi banyak kali orang nak usaha nak jadi kamaliyah ni kan jadi waswah ke? Dah banyak kali. Ulama dah kadang-kadang tak gudah. Ya usaha jadi kamaliyah ni sampai banyak kali dah dia. Allah banyak kali. Maka tak dituntut tidak. Turunlah sampai ke urfiyah lah dulu. Jok ada jalan ni ulama banyak lagi, ulama duk tolong tanggung-tanggung. Sehingga ada khilaf pula betul kamaliyah tu sendiri. Hak duk nampak istiadat tu. Hak duk kita muqaranah istiadat rupa semaya rukun 13 ke istiadat semaya dengan cara umum gitu ya. Duk khilaf pula. Ada setengah ulama kata kena istiadat rukun 13. Nampak rupa rukun 13. Nampak gimana? Bagi setengahnya mudahlah. Tengok ulama tu, tu lagu tu. Cukup dengan kita tengok nampak rupa semaya dengan cara umum je. Kita ingat semaya. Gambar nak rupa semaya. Nak buat gapo? Buat semaya. Maka semaya ni rupa sepuluh orang. Kira-kira kata, aku nak kerja satu amalan yang besar. Ni nampak nak semaya dah. Gambar dah, cara rupa kita nak semaya tu dah. Nampak lagi? Nampak gambar dah kita nak rakit takbir rokok sujud iktidah. Kita nak kerja benda tu. Tu dia. Habis itu.
Habis. Maka di sini dikatakan muqaranah kamaliyah. Nama dia. Tengok. Iaitu menghadir di hatinya. Ni waktu ni kita kira istidah siap dah. Iaitu menghadir di hatinya, hati seorang. Menghadir akan niat tersebut itu. Akan niat tersebut jadi kuasa ta'arud ta'ayyin kita tu. Niat kita tu mulai daripada alif Allah. Menghadir, takluk pada menghadir. Menghadir tu mula daripada alif bagi lafaz Allah. Mula situ tu awal-awal juzuk. Juzuk takbir ada berapa? Jawab kata ada 2. Juzuk pertama Allahu, juzuk yang kedua akhbaru. 2 juzuk yang takbir. Tu nampak tu dah. Maka di awal juzuk mula-mula mana? Allah. Hamzah bagi lafaz alif bagi lafaz Allah tu. Mula situ Allah. Ni kena cuba buat ni. Tu. Kita kata salah. Ya Allah. Moga tak biasa tu sungguh. Tu. Tapi kaman hok ni tak ada khilaf dah semua ittifaq. Kalau boleh siapa taruh ni tu comel. Kalau orang boleh siapa taruh ni tu comel dah. Sepenuh dah. Niat semaya. Tu. Payah dah kiri. Payah tak kiri? Payah. Jadi wahbi kiri. Niat di rumah lagi dah sebelah. Tu. Jadi wahbi pula. Susah weh. Kata mazhab Syafi'i. Mazhab tu mazhab ni. Ni mazhab lain pun sepatu juga. Maliki, Hambali ada kira bahasan niat. Cuma ada pula dalam mazhab lain tu kita report di atas urfiyah tu. Ala kulihan mazhab Maliki, Hambali punya bahas masalah niat. Bukan mazhab kita Syafi'i saja. Tu malaikat niat mari di rumah, mari siapa Allah senang. Kalau ni mari di tangan tu lagi dah. Hak tu dia mulai itu. Dia mulai. Mula daripada alif bagi lafaz Allah sampai mana? Habisnya habis menghadir tu. Habis dia di mana? Habis menghadir 3 perkara tu. Dalam ra bagi akhbar. Domai-domai ronjok mulai rojok tak kena selerak. Habis tu dalam roh bagi lafaz akbar. Roh bagi lafaz akbar. Bila sudah bar sudah. 3 perkara tu ingat dimula lagi. Ingat benda tu hati tak lalai sikit habuk. Berkekal ingat tu 3 perkara tu siapa ke sudah bar. Tu. Sebab itulah bagi orang kebiasaan dia tak jadi lama ni. Dia start ya. Allahu Akbar. Sudah. Moga Allahu Akbar dia ingat benda tu dah. Rup mari sekali dah. Tu. Kalau bahasa urfiyah tu kan ada Allah tu banyak sikit ya. Tu. Tu jaga tengok. Maka kita tulis sebab ni. Yakni sebelum takbir hati kita hadirkan segala yang tersebut itu. Mana segala yang tersebut? Kuasa ta'arud ta'ayyin tu kita hadirkan segala yang tersebut tu. Kita hadir benda tu dulu. Istiadat. Maka istiadat yang ada belum pada muqaranat apa istiadat hakiki ia berlaku belum pada tu. Sebelum takbir hati kita hadirkan segala yang tersebut itu. Apa? Iaitu hadirkan sembahyang yang kita hendak kerja tu. Hadir semaya, nak semaya. Ingat rupa semaya tak nak semaya dah. Dan ingat akan fardu dia. Benda ni fardu. Dan waktu dia. Zuhur ke asar ke maghrib ke isya ke kita kata. 3 perkara tu kita ingat mari dah.
Kemudian apabila mulai sebut Allahu, maka hati itu menyertakan segala yang dihadir itu, yang mustahdar itu, yang hati hadir tadi itu. Kita menyerta dengan permulaan takbir kita. Bila kita kata Allahu, hati kita tu menyertakan segala yang dihadir itu dengan permulaan takbir kita. Dan dikekalkan segala yang hadir itu hingga habis akbar. Hingga habis akbar. Tu. Jaga. Ni ada lagi, ada tok guru, ada lagi baba dah, baba muda. Ada lagi. Ada dak hurai kok say pula dah. Tu, hurai lagu mana? Duk hurai lagu mana? Hurai 8 niat tu lagi. Duk hurai wi ingat saja aku semaya fardu zuhur. Duk hurai wi ingat tu lagi. Allahu akbar. Duk hurai wi duk 8 lagi. Ada lagi, ada juga. Tu bukan niat. Siapa dia kata niat kecek lagu tu? Tu dia. Nah. Tu usahalah sikit. Qada-qada lah dulu. Tu. Habis itu. Kata dia rahimahullahu ta'ala. Maka kita bukan nak usahalah kita. Maka kampung ni kalau dia tak pandang hok ning pun kita tak pak cik. Hak ni payah buat kita. Tak apa. Pak cik kalau boleh pak cik tak boleh hak ni, nanti ada lagi kelas hak dua ni pak cik. Oh. Kelas ni kalau kita tak sapak jadi payah sangat kat kita macam kelas nu kita di kampung ni jara-jara temu muka ni. Payah pak cik dah. Pak cik sama moh ada kerah. Kita gigi tak ada dah ni. Tu. Tengok hak lemuk-lemuk je. Tu tak apa. Tak apa. Tapi kita orang ngaji tu usahalah kitanya dalam muqaranah ni. Dan ini niat kata dia. Habis sampai situ berkekalan tu. Habis situ. Bukan kata di Allah tu ingat aku semaya. Hu tu fardu zuhur. Fardu. Bar tu bau zuhur. Ingat lagu tu tak boleh. Hak tu tauzi'i. Lagi akan datang kelas 3. Hak tu tak boleh. Ingat 3 perkara tu. Ingat di mula sampai ke bat tu berkekalan. Hati tak lalai kiabuk. Dengan benda tu. Hak tu kamali. Tu kamaliyah. Tu. Tapi kita kadang-kadang nak ingat di Allah tu. Ingat bat tu tak ada ingat dah. Bar akhbar tu baru hak tu sudah di Allahu tu dah 3 perkara tu. Sudah di Allahu tu dah. Hak tu urfiyah. Hak tu urfiyah. Hak tu pun mada juga. Mada juga di sisi orang awam ramai. Bukan setengah ulama je pilih kot tu. Pilih kot tu. Masya-Allah dah. Tengok kedua pula. Kedua kata dia kelas kedua. Muqaranah yang kedua. Ini bagi orang kampung-kampung cukuplah. Kedua dinamo muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah ni ia lepas daripada istihdar urfi. Tu dia. Maka kata dia iaitu muqaranah urfiyah ni gapo? Menyertai yang bahasa uruf ni, kebiasaan orang ramai ni. Iaitu muqaranah urfiyah tu gapo? Menghadir, ingat dalam hati, mesilah mari di hatinya, hati seorang tu. Menghadirkan, nampak mari dalam hatinya, hati seorang yang nak semaya tu. Dalam hati yang nampak mari di hati. Nak hadir ke apa? Niat tersebut. Niat tersebut. Mana niat tersebut? Yakni qasad, ta'arud, ta'yin. Tu dia. Jadi niat tersebut tu kita hadir di hati kita mari 3 perkara tu.
Niat di mana? Menghadir tu tak luk. Dalam Allahu saja. Niat dalam Allahu saja. Bila kata Allahu tu habis dah. Habis dah. Allah. Sudah dah. Allahu. Sudah dah di Allahu tu. Sudah dah. Akbar tu kosong. Kosong. Tu. Hak ni hak biasa kita. Saya pun ngaku duk tahap tu lagi. Saya pun duk tahap ni je. Hak saat ni jadi masa susah situ saat ni. Nak buat, duk kacau. Kalau usaha sama-sama beli ada kebiasaan. Tapi kalau lama tak biasa ni, usaha sangat jadi waswah mula-mula. Tak ada pasal agak kalau. Tu tak boleh. Maka tersebut dalam Allahu saja. Tersebut tu menghadirkan hati di hatinya akan niat tersebut. Dia menghadir tu mana akan. Menghadir di hatinya, menghadir dalam hatinya, hati seorang. Menghadir akan niat tersebut, qasad ta'arud ta'yin, menghadir takluk dalam Allah, dalam lafaz Allahu saja. Bila kata Allahu sudah hadir dah. 3 perkara tu mari. Nampak tu dah. Hadir mari dah. 3 perkara tu. Tu. Hadir mari dah. Maka hadir lagu ni yang lepas daripada kita istiadat. Istiadat yang sebelum pada hadir lagu ni apa panggil istiadat urfi. Istiadat lagu ni istiadat urfi. Atau akbaru, tak boleh juga. Atau akbar saja, tak boleh juga. Menghadir dalam Allah saja atau dalam akbar saja pun tak apa. Ada juga orang kadang-kadang Allah tak mari dia betul akbar tu baru sila 3 perkara tu. Ingat mari. Ada juga lagu tu. Orang jenis-jenis biasa tabiat lagu tu pun ada. Jadi dia mau tabiat apa sih mana dia mau? Kaduk 8 niat lagi. Mungkin cikgu tadi kaduk mengajar tu saja aku semaya fardu lagu tu lagi no. Tu. Tu bukan lagu tu jangan duk ajak orang kampung lagu tu jangan ajak hok tu sampai orang kampung dipanyai sangat tu nyanyo dia. Ngajar dia ingat nak semaya fardu zuhur. Ingat benda tu. Nampak benda tu. Diri benda tu sendiri. Kalau semaya tu ingat kelakuan semaya tu. Nak semaya. So, atau dalam mana-mana huruf yang tertentu dalam Allahu Akbar tu. Tak apa juga. Atau menghadir tu dalam mana-mana huruf yang tertentu. Mana-mana huruf pun tak apa. Dalam lafaz Allahu Akbar tu. Kadang-kadang Allah, teka Allah, kadang-kadang Allahu ni tak mari habis. Ya baru habis tu teka Allah di la tu ya. Faham tak? Teka tu tak mari lagi. Di la tu baru ingat habis. 3 perkara. Bukan maknanya di A tu segi ingat mari sekerat tak bukan tu. Ingat belaka 3 perkara tu di la. Ke di hu, ke di a. Hak ni pun jarang nak temu pula. Kalau ada pun ada boleh adik. Tapi nak kata sah tara ni. Nak tak boleh muka tak so, kalau Allah je tak kisah kita duk kisah lagu di Allah tu. Atau dalam mana-mana huruf yang tertentu dalam Allahu Akbar. Tak apa juga. Dengan tidak tentu pada satu hurufnya. Ni kok mana pula? Dengan tidak tentu pada satu hurufnya. Satu huruf bagi Allahu Akbar tu. Tu apa maksud di situ? Dengan tentu, dengan tidak tentu pada satu huruf, tulis situ sikit. Tidak tentu tu tulis. Tu yakni segala niat yang tersebut itu
dia tidak tahu bahawa berserta pada huruf mana, tetapi dia tahu bahawa segala niat itu berlaku berserta pada satu huruf jua. Tu makna dia. Dia tak tahu kata hok mana, tapi mana-mana solah daripada segala huruf Allahu Akbar tu mana-mana so ada lagi. Dia rasa dia tahu diri dia berlaku di mana-mana huruf dah. Tu. Walaupun tak berlaku di Allahu satu juzuk tu, tapi berlaku di huruf mana-mana dah. Dia tak tahu kata hok mana so, dengan tidak tentu pada satu hurufnya. Hok ni jadi bahaya sikit. Kira-kira hok nu lah, hok juzuk mula-mula Allahu tu. Tu dia. Maka ini, maka muqaranah urfiyah ini di sisi orang awam ramai soh niatnya, niat sembahyang orang awam ramai tu. Kalau dulu, maka ini soh niat, kalau tak kena, maka ini, maka bermula ini mana? Ini muqaranah urfiyah ni. Tu. Soh niatnya, niat ini, niat muqaranah urfiyah ni, soh tu di sisi orang awam ramai. Orang awam jadi orang ramai. Di sisi takluk kepada soh di belakang tu. Alhamdulillah, jaga molek weh. Jaga molek. Susah ke tak kalau kita kira lama makji tadi nak klik monok duk Allah duk belajar. Allah duk bunyi Allah gapo? Hai duk belajar niat. Tu. Usaha insya-Allah kita ni orang ada kemampuan manusia beruk lagi ajar boleh. Beruk siapa tara beruk ni dah. Oh, tuai dah ajar akhirnya naik pulahnya kena dia. Manusia ni begitu lalu siapa ke tak boleh ajar kena. Tak so ni siapa kena ajar tak boleh bab-bab lagu ni. Habis. Situ. Maka kata musannaf, hak tu tak apa. Kita usahalah yang kedua ni pun tak apa dah. Ketiga muqaranah tauzi'iyah, hak ni tak leh. Hak ni tak leh weh. Ketiga, kelas ketiga, muqaranah yang ketiga. Wak lagu ni tak leh, ulama tak nak khilaf. Ulama kata tak sah. Ittifaq dah kata tak sah kalau dia buat lagu ni. Mana muqaranah tauzi'iyah? Muqaranatun tauzi'iyatun. Apa makna muqaranah tauzi'iyah? Ya terjemah sikit hancur. Hece tu bit. Tauzek ni makna hece tu bit. Hiri tu bit hece. Buat gie. Hece tu bit begie. Ambil hak tu mai tak sini sikit, ambil hak ni tak sini sikit. Hece tu bit niat. Hancur jadi hancur akan ni. Iaitu muqaranah tauzi'iyah tu apa? Muqaranah tauzi'iyah tu iaitu menghancur akan niat. Membagi-bagi akan niat. Kita membagi-bagi, membecek-becek akan niat. Menghancur bagi becek. Wa tu bik sasa. Tu hak tu tak leh. Hak tu tak leh. Mana menghancurkan niat? Iaitu tu jawab rupa. Qasad. Apa qasad? Sengaja hendak sembahyang tu. Ingat aku nak semaya, usolli sahaja aku semaya tu. Ingat aku nak semaya tu. Qasad tu di dalam Allah, diserta dalam lafaz Allah. Di Allah tu ingat aku semaya, aku nak maya. Di A tu Allah.
Allah tu ingat mari. Ta'arud. Ta'arud. Apa ta'arud? Apa ta'arud? Ingat perdu tu. Dalam hu. Dalam lapar hu. Tu. Teka hu baru ingat perdu mari. Ta'yin. Apa ta'yin? Menentu waktu tu. Mana? Dalam akhbar. Hak tu tak boleh weh. Allahu Akbar. Tak boleh. Ni boleh kita usah. Boleh kita buat. Buat boleh ni. Yang muka hak renah dah. Renah tu kita boleh buat boleh. Hak demo tak tahu lah muka saya buat ni dalam hati saya. Demo tak nampak. Tapi nak terang dulu. Allah. Kalau dulu. Ya nak mari tiga tu lalu di Allah dah. Tu. Nak tera belajar, nak tengok tauzik lagu mana, cara tauzik. Allah. Okey. Tak mari. Tak biasa dengan tauzik ni. Allahu Akbar. Tak mari sudah habis ni tu. Duk mari tiga tu situ. Duk biasa dengan cara urfiyah dia. Tapi nak royak kata kalau orang duk di tahap ning kena usaha cepat-cepat betul semula cara niat kita. Jangan berkekalan hati kita dalam keadaan duk bagi-bagi lagu tu. Ada juga setengah orang. Allahu. Ni supaya tu je, ni yang misal je. Kadang-kadang qasad dalam Allahu tapi ta'arud dalam Lepas tu takyin mari di bar. Tu heceh juga. Heceh kan juga lagu tu. Tu. Hak ni kata dia dan muqarana ini, muqarana tauzi'iyah macam ni tidak sah nah. Tak sah. Allah hak ni kita dengan Allah Taala lah yang tahu. Orang tak tahu dah hati kita. Semaya supaya belaka, sesah belaka. Dalam semaya tu, dalam masjid tu satu sah, panjang semua je. Pakai sarung serupa je. Pakai piyah putih serupa je. Tapi dalam hati tak serupa. Hak tu tak tahu. Allah Ta'ala lah. Tu ulama tu long peta-peta tengok kita buat jalan ni kepada kita saja. Lepas tu kita lah usaha kita. Tu. Ni kita orang mengaji dah. Pak kalau tak mengaji di mula, la ilaha illallah. Amma tak nampak jalan ni lagi. Orang tak mengaji agama nak selamat. Amma tak nampak jalan ni lagi lah. Orang tak mengaji agama nak selamat di akhirat. Tak nampak jalan. Tu. Hak tu dengan limpah Quran itu tahu lah tu, tapi adat kata, pada adat kata dia tak mengaji agama, tak nampak jalan nak selamat di akhirat. Ngaji hak mana? Ngaji hak fardu'in semacam ni. Bukan suruh bang itu ngaji pondok belaka. Tu. Bukan tak boleh mengaji kena duk pondok belaka. Bukan lagu tu. Maknanya kena tuntut ilmu hak fardu'in ni. Tu. Kalau boleh nak bini, nak belaki pun kena tuntut fardu'in ni. Tu. Ni nak basuh naji pun tak kena lagi nak belaki. Ertina misalnya dah. Tu. Naji mukhafafah mughallazah. Nak belaki dah, nak nikah dah. Galak sangat dah. Basuh ikan pun tak cuci. Perut ikan pun nak buai tak habis. Kadang tak buai perut lah mula lagi dah. Tok laki pun klik makan juga. Sama-sama tak reti. Sama-sama tak reti. Bini tak buai perut ikan. Tok laki pun tak ada tegur gapo. Tu. Maaf di maaf belako. Di maaf. Ya kata tu ikan bili tu nampak dia tak ada buai ni. Ni tak apa. Buat kiat dah ikan bili. Hak tu dimaaf kerana kecil sangat susah nak buang. Ulama kita kira sebagai dimaaf. Tu. Allah Akbar. Ya Allah ya Rabbi ya Rabb. Tu. Lepas tu buat kena.
Tu bila tak kena agama ni, betul buat kena, duk kena, bawa kereta kena. Masa nak makan tu buti makan. Allah, nyanyi. Usahalah kita, usaha. Kalau nak cari bini hak tak mengaji pun kita kena ngaji banyak sikit, tolong betul dia. Kalau kita kurang mengaji, cari bini hak mengaji banyak pada kita tu. Tu keri. Saya mau pakai apa pasal ni 10 tahun 20 tahun dia ponok. Tu. Ikrok dia. Ikrok dia lah. Ada juga lagu tu. Masya-Allah kana. Wa ma lam yasha lam yakun la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tu. Maka dia mau duk drama kengsum tu dah. Kengsum sebenarnya tak patut nak drama, tak apa kengsum. Hak nak drama tu gapo? Baca cuma cuci naji. Hak tu. Hak tu. Tu tak padai dengan harga beratus ribu. Basuh berok tak cuci. Tu lagu tu boleh kata. Tak padai dengan harga 200-300 ribu. Basuh naji, basuh perut ikan tak cuci. Tak kena cuma cuci. Tu baru kena drama lagu tu tak apa. Ni tu drama buku kengsum nyanyi kau retina kau tak ana mana dah. Rajin kau dengan telur pun muncul dah. Tak apa lagu buku makan tu. Allahumma salli ala Muhammad. Habis itu dah. Dan muqaranah ini tidak sah. Tak sah pada niat. Tidak sah pada niat. Tidak sah tu nah dengan ittifaq, dengan sepakatan, dengan bersebelah suara ulama ittifaq ulama dalam mazhab Syafi'i. Tak sah. Tu dakwa ittifaq tu wallahu alam lah, saya pun tak ada kaji cara halusi dakwa ittifaq ni lagu mana. Ke di sana ada lagi satu atau dua ulama yang membolehkan, Allahu alam. Kita pun tak ada kaji halusi lagi. Tapi jaga-jagalah. Jaga-jaga. Tu. Habis itu tak ada masalah dah tu. Dan kalau seorang lemah, kalau seorang yang sembahyang tu ia lemah, apa lemah, tidak kuasa, tidak mampu. Kalau seorang tu lemah tak kuasa, hendak takbir dengan bahasa Arab. Takbir bahasa Arab ni syarat nah. Syarat takbir. Nak takbir ni kena takbir bahasa Arab. Bahasa lain tu tak sah. Bagi orang yang kuasa tu lah. Orang yang kuasa takbir dengan bahasa Arab tu. Tapi tidak, kalau orang tu lemah hendak takbir dengan bahasa Arab, tak boleh kata Allahu Akbar. Tak boleh kata, mulut tu jadi kerah. Tak boleh. Kan sebut alhamdulillah tak boleh. Tu kerah lidah. Hendaklah jadi wajib sini. Wajiblah dia kena ganti dah. Bila kuat tak kuasa nak takbir dengan bahasa Arab, hendaklah yang ni wajiblah terjemah alih bahasa. Apa terjemah? Alih bahasa. Buat alih bahasa. Terjemah tu maknanya salin bahasa. Dengan bahasa dirinya, diri bagi seorang tu. Ya bahasa gapo? Bahasa sia Allah pu yingjai. Allah pu kering-kerai. Sudah. Kalau bahasa Melayu, Allah Maha Besar. Tu Allah sebut boleh. Akbar tu tak lagi tak boleh. Akbar tak boleh. Maha Besar tak apa. Allah Maha Besar. Tu dia. Bahasa Inggeris kata ni. Cari tak tahulah. Tu. Bahasa Cina kata kena. Skri. Tu bahasa diri masing-masing. Bahasa diri. Kalau tak pandai, tak mampu bahasa Arab, tapi tak ada orang kita ni, usahalah. Tapi siapa hendaklah tu pun terjemah tu serta tak lupa terjemah. Dalam keadaan terjemah tu serta wajib belajar takbir bahasa Arab. Wajib belajar takbir bahasa Arab. Dalam keadaan ada takbir Allah Maha Besar, Allah Maha Besar pun kena belajar. Wajib belajar.
Wajib belajar. Kena sentiasa kena belajar tu. Belajar takbir boleh bahasa Arab. Belajar takbir tu, wajib belajar tu kalau dapat. Jadi kalau dapat belajar. Apa mana kalau dapat belajar? Yang ni kalau masih ada lagi harapan. Kalau masih ada lagi harapan untuk takbir bahasa Arab. Mana harapan ada lagi Tok Guru tak mengaku lagi ya. Nampak tak? Tok Guru tak mengaku lagi. Tok Guru kata mu mari lagi. Aku rasa lidahmu ni boleh betul. Lidahmu ni boleh betul. Lidahmu nak kukuk boleh. Tu boleh lagi. Ning mari tu duk dengan Tok Guru tu setahun dah belajar Allah. Tok Guru ngaku, Tok Guru qiraat. Sakit tangan sungguh ti. Mung cari Tok Guru lain pula. Kau rasa betul tak leh dalam lidah demo ni nampak nak jadi itu berat dah. Gi Allah kepada Tok Guru pula. Tok Guru pun kalau mu lemah pada situ aku pun akhirnya Tok Guru mengaku laku tak agak gi. Lemah tu tak dapat dah tu dia. Tak apalah, Allah Maha besar situlah sampai mati. Tapi kalau semakin nasib dapat lagi belajar, usaha mengaji sehingga dapat boleh bertutur dengan bahasa Arab. Allahu Akbar. Gitu. Nampak tu dah. Tu rukun takbir. Sebenarnya kitab Musallin ni sebut mari kau dah 2-3 perkara tu je. Dalam kitab lain-lain tu, dalam kitab Safiinatul Najah kalau kita tengok ya semuanya syarat takbir tu 19 syarat. Nak baca sini selalu sekadar-kadar arah-arah gitu dah. 19 syarat ingat. Ang taqa'a halatal qiyam fil fardi. Mesti berlaku takbir ketika berdiri semaya. Ketika berdiri dalam semaya fardu tu. Setengah orang ni yang mari lagu ni lalu dah. Ni, yang mari tu tok imam rokok. Tok imam rokok. Gaduh-gaduh dia. Allahu Akbar. Jadi kau tu Allahu Akbar. Dia tak ada jadi bar dalam keadaan qiyam lagi. Dia kena Allahu Akbar dalam keadaan dia tu qiyam. Bila sudah qiyam, maka rokok turut gi. Kita ni muafik, kita masbuk. Kalau kita masbuk turut gi. Kalau dia rokok. Kalau tak ada rokok, maka tamu satu rakaat lagi lepas pada salam imam. Tu je. Tapi ni tak. Ada berdoa. Allahu Akbar. Jadi bar mari duduk sini. Hei, Allahu Akbar mana? Allahu Akbar nak rokok ke takbiratul ihram? Nampak sekali tu tu. Allahu Akbar demo tu Allahu Akbar intikalat ke Allahu Akbar takbiratul ihram? Woi tentu. Tu. Gaduh. Ada juga lagu tu. Mesti berlaku ketika qiyam pada fardu. So, yang kedua ang takuna bil arabiyyati, yang kena bahasa Arab. Ni syarat dia tadi tu. Kalau dia kuasa lah. Kalau dia kuasa untuk berlafaz bahasa Arab, dia kena Arab. Malaikat dia tak mampu sangat-sangat dah, maka diterjemah kepada bahasa sendiri dia. So, yang kedua lah. Dan yang ketiga wa ang takuna bil lafzil jalalah wa bil lafzi akbar. Dia kena guna lafaz Allahu. Nak gigati lafaz lain tak boleh. Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar, Al-Jalilu Akbar. Allah nampak hebat tapi tak sah. Dia kena guna lafaz Allah. Allahu tu boleh. Allahu tu. Lepas tu lafaz akbar, kena guna lafaz akbar. Tak boleh guna lafaz azam. A'lam, Allahu a'lam. Allahu azam. Tak boleh. Allahu kabir pun tak boleh, kena akbar juga. Kena akbar, kena pakai lafaz akbar. Gitu jelah dah. Allahu akbar. Allahu kabir tak boleh. Allahu azam tak boleh. Allahu lain-lain tak boleh. Kena guna lafaz akbar je. Itu syarat dia. Lepas tu buat tertib bainal lafzaini, kena tertib antara lafaz tu. Dua lafaz tu mesti tertib lagu mana? Allah dulu, akbar ke dia. Nak mai kata akbarullah. Akbarullahu. Tak boleh tak? Tak boleh. Tak tertib, tak sah. Kena tertib antara dua lafaz tu. Tak boleh. Tak boleh.
Lagi dia kata wa alla yamudda hamzatan jalalati. Jangan panggil hamzah Allah tu. Ni Allah. Ha ni mari orang tua-tua kadang-kadang Allahu akbar. Allah. Jadi hamzah tu. Dia alih hamzah tu ya bukan mat tu. Dia bukan panjang. Dia mau nak buat jadi mat gapo? Apa yang mat iwat? Dia mau nak buat mat iwat. Tak boleh. Tu. Dia mau nak buat mat gapo? Tak boleh. Dia mau nak buat tu mat gapo? Mat iwat dah dia panggil dia. Kalau kata Adam masalah dia. Baiklah dah. Baiklah dah. Mak gapo? Mak iwat dah dah. Yalah dah tu. Allahumma salli ala sayyidina. Mak gapo ye? Dengan kita juit dah. Tu. Tu. Jadi kita nak baca hamzah pannya tak boleh. Nak jaga-jaga situ. Nak pepak makna lain pula. Makna lain. Lepas tu jangan wa'adamu mad di ba'i akbar. Ba tu pun tak boleh pannya. Ni kadang-kadang Allahu akbar. Bar. Jadi ba tu bubuk alif pula. Tak boleh. Tak boleh. Jangan panjang. Ba jangan panjang. Ni musa ni ulama mai itu sebab berlaku dah tu di kalangan orang awam tu. Dah berlaku dah tu sebab tu ulama mai tak syarat-syarat tu. Yang Allahu akbar. Ada akbar. Tengok orang bel, tengok orang tu bel ada. Allahu akbar. Allahu akbar. Bar. Lagu tu lah bila takbir pun jadi panjang. Tak boleh. Wa alla yushadda yushaddida al-ba'a. Jangan bertasydid ba. Ba tu jangan bersadu dia. Lagu mana? Allahu akbar. Akbar akhirnya jadi akbar. Kah tu bersadu pula kau ba. Akbar. Allahu akbar. Jangan. La ilaha illallah. Ni berlaku Kira betul malak. Pakcik-makcik kat kampung-kampung tu. Tolong-tolong dia. Jangan dia. Dia nak mengaji ponok kadang-kadang dia malu dah. Kita klik ngajar kat masjid. Tolong-tolong dia. Tak pakcik. Tak betul. Saya malu buat kita berlaku. Saya malu. Amal dulu pun tak kenal juga. Baru nak kenal lepas belajar juga. Pak kita ni tak reda nak dulu tak kenal sampai mati ke. Pasal nak tahu juga. Walah tahu dekat nak mati, esok mati baru tahu malam ni. Mujur dah pak cik. Terak. Allahu akbar. Tu bo tu jangan sadu pak cik. Akbar. Gitu Jangan sadu. Wa alla yazida wawan sakinatan. Yang tambah waw mati. Au mutaharrikatan ataupun waw baris bainal kalimatai antara dua kalimah tu. Ya, lagu mana tambah waw? Allahu akbar. Ha depan hu, bukan ha depan hu. Kalau kita kata hu, berarti kita tambah waw dah. Apa dah? Waw mati. Kalau waw hidup macam mana? Allahu akbar. Hu akbar. Jadi buah hidup. Kalau orang mati, hu akbar. Tak boleh. Hu akbar pun tak say. Tak boleh. Nampak tu dah? Antara dua kalimah tu jangan. Tu. Allahu akbar. Hu akbar ataupun hu akbar. Tak boleh. Wow tu mari mana? Wa alla yazida wawan qabla al-jalalah. Dan jangan tambah wa sebelum pada lafaz Allah.
Lagu mana? Wallahu akbar. Jadi tambah wah pula sebelum pada lafaz Allah tu. Wallahu akbar. Ada juga kadang-kadang dah. Ya lekat perangai pak dia tu Allahu akbar wallahu akbar. Jangan tambah waw sebelum pada lafaz Allah. Wa alla yaqifa baina kalimatayil takbir. Yang wakah antara dua kalimah tu waqfatan tawilatan wala kasir. Yang wakah panjang wakah banyak yang lagu mana? Allahu akbar. Wakah dulu jangan pakai wasagi selalu. Allahu akbar. Ni Allahu akbar. Tu tak boleh wakah. Wakah tak boleh. Pakai wasa, pakai hubung sambung gitu lalu. Jangan. Wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufihi, dan bahawa memperdengar akan dirinya akan semua huruf-huruf takbir. Dia kena dengar untuk diri dia lah. Dia tu kena dengar semua huruf yang takbir tu. Berarti sekadar gerak bibir mulut tak jadi. Takut orang tahu dia semaya. Takut orang tahu kata dia semaya, gerak bibir mulut je. Tak boleh. Allahu akbar. Allahu akbar. Sekadar dia dengar. Sekadar diri dia dengar. Jangan siapa kedengar setir masjid. Hak tu telajak kadang-kadang. Allahu akbar. Jadi panggil habis nyanyi ke orang. Tu mari di kita. Tu rukun dia. Syarat-syarat dia belakang tu. Tapi tak sebutlah kitab yang kecil ni. Ada kitab yang besar-besar lagi. Talfiyatul Najah tu punya sebut dah. Wa dukhulul waqti fil muaqqat. Kalau semaya yang punya waktu tu gak kena masuk nanti masuk waktu dulu baru takbir. Misalnya gapo gerhana matahari dah. Kita takbir dulu lagi, tak gana lagi. Kita takbir dulu boleh dah? Tak boleh, kena takbir bila masuk waktu dia. Begitulah semaya Zuhur. Hak tak sah dulu lagi dah. Moga syarat masuk waktu ni masuklah syarat semaya. Syarat semaya. Habis itu, ni sunat kita kata semaya sunat yang mempunyai waktu tu, ataupun semaya fardu pun sama juga. Kena nanti masuk waktu dulu. Wa iqa'uha halal istiqbal. Kerana melakukan takbir tu ketika kita hadap Baitullah, hadap kiblat. Tu. Bukan kata tuan nak tengok, tak ada dah hadap kiblat mau lagi Allah dah. Allah dah. Tu tak boleh. Tak boleh. Wa alla yukhilla biharfin min hurufiha, jangan mencenderakan, mencacat cederakan satu huruf pun daripada huruf takbir. Jangan diluput huruf. Hilal alih misalnya dah. Allahu akbar. Kadang-kadang Allahu akbar. Akbar ya. Ra gimana? Allahu akbar. Tu jangan mencacatkan huruf daripada hurufnya. Yang terakhir wa ta'khiru takbiratul ma'mumi an takbiratul imam. Makmum kena takbir kemudian daripada imam. Kalau kita makmum kita takbir dulu tak sah. Tak sah. Sebab tutup imam kadang dewas buah misalnya dah. Tu imam takbir siap dah. Allahu akbar. Makmum pun Allahu akbar dah. Tutup imam pun tak jadi. Allahu akbar semula. Makmum duk ada lagi. Lagu mana? Tak boleh. Makmum tu kena semula juga. Kalau tu imam semula. Kerana nyata kata semaya tu batal dah tu imam. Tu dia dah. Tu habis itu. Sekadar itulah dulu. InsyaAllah kita sambung lagi. Sambungan rukun sembahyang yang ketiga pula. Qiyam kita. InsyaAllah dah. InsyaAllah rukun yang ketiga kita sambung pula malam seterusnya. Semoga Allah SWT taruh umur kita lagi, kesihatan kepada kita.
Ni pun rasa baru sihat sikit. Nak mula nak baca. Takut uzur pula. Dia uzur tu payah pula. Tika sihat tu kita baca. Jika uzur kita putih. Tu. Tu lagu tu lah, insya-Allah mudah-mudahan Tuhan Allah Taala kabul amalan kita. Esoknya jangan lupa puasa. Puasa hari Tasu'a. Hari Tasu'a esok ni 9 Muharram. Lusanya 10 Muharram. Puasa gapo? Tasu'a. Nabi kata Nabi tak ada puasa tu. Hari yang ke-9 tapi Nabi azan. Nabi kata la in baqaitu ila qabilil la asumanna tasi'a. Demi Allah, kalau Allah Ta'ala perak umurku wis hidup sampai ke tahun depan, aku nak puasa kata pada hari yang ke-9. Kerana Nabi kita tak say, orang Yahudi pun puasa juga hari Ashura tu. Maka Nabi kita nak menyalahi dengan Yahudi. Lagu mana? Kita puasa 2 hari. Kalau Yahudi puasa sehari, kita puasa 2 hari. Sama ada kita puasa dulunya sehari ataupun kemudiannya sehari. Lalu tu Nabi kita puasa 2 hari. Nabi suruh puasa 2 hari. Maka Nabi kata kalau aku hidup sampai tahun depan, aku nak puasa hari yang ke-9 juga. Tapi dia tak ada hidup dulu. Dia mati dulu sebelum pada siapa Muharram tahun depan tu. Dia mati pada Rabiul Awal. Lepas tu tak ada Muharram depan tu, dia tak siapa. Maka dengan sebab tak siapa tu, dia azam saja. Maka azam dia punya disunat juga. Sunnah juga kepada kita untuk kita kerja azam Nabi tu. Maka kita bakal usah berlaku lah. Esok ni jangan lupa lah. Pahala yang besar Tasu'a dan juga lusa hak tu besar lagi Ashura, hak tu yang tinggal. Tu kerana Nabi kita tu pergi di Madinah tu dia nampak Yahudi duk puasa dah Ashura tu. Nabi kata kok mana ni mung duk puasa gapo ni? Yahudi kata kami puasa kerana hari ni Allah Taala selamatkan Nabi Musa daripada dizalim oleh Firaun, dibunuh oleh Firaun. Masa tu Allah Ta'ala selamat Nabi Musa-nya ketika lalu laut merah tu. Allah Ta'ala belah laut tu. Maka Nabi kata, ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak dengan Musa daripada pokmu lagi. Pokmu puasa, mu ingat ada Nabi mu. Tapi aku ni Musa tu kakakku. Soalan kata gitu. Nabi. Maka aku lebih berhak lagi. Maka Nabi puasa hari Ashura. InsyaAllah dah kita jangan lupa. Jangan lupa puasa 2 hari tu. Dah pakat-pakat jaga. Tu pakat jaga. InsyaAllah esok ni kita nak bagi orang puasa tu kita nak jamu lah. Maknanya kita nak akan beli-beli barang. Jamu lah. Tu tanya-tanya cek-cek tengok pihak puasa tu. Akan kita beli lauk nasi apa semua bahagi hadiah kepada dia ni. Untuk kita semua kita nak beli kakak. Mungkin semua tu kalau ni nak beri pun payah dah. Kita beli, kita hadiah. Babo-babo kita semua tu kita nak beli. Kau mani-mani. Lauk-lauk nasi apa semua. InsyaAllah. Sekadar tu dulu. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. ونسألك علوما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا نختار